Dulu zaman-zaman dulu tak ada hospital Langkawi. Orang tua-tua di sini dia menggunakan 100% tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh. Maksudnya yang tinggal di laut dia akan menggunakan tumbuhan yang herba yang ada di tepi laut. Dan yang kawasan di kampung, yang tinggal berada di kampung, dia akan menggunakan manfaat pokok-pokok hutan untuk berubat. Nama saya Sazilan bin Maisa. Kita sekarang di Darul Aman Sanctuary Lubuk Sembilang, Langkawi. Ia dibina khas untuk mewujudkan pakej-pakej yang berbentuk ekoturism yang berkaitan dengan hutan simpan, berkenaan dengan mendaki, kita tengok apa-apa flora dan fauna yang ada di sini. Kemudian dari segi tumbuhan, kita cuba mengenal pasti tumbuhan-tumbuhan hutan yang mempunyai khasiat-khasiat yang tersembunyi, khasiat-khasiat perubatan. Pokok herba hutan kebanyakan saya kenal melalui orang tua-tua kampung. Kita belajar direct daripada orang tua-tua. Kalau kita belajar direct daripada orang tua, kita dapat formula yang tepat. Dengan orang tua-tua ni, kalau kita nak belajar pokok herba dekat dia, kita kena masuk hutan dengan dia. Masuk hutan, kemudian kita explore hutan. Bila dia jumpa sesuatu pokok yang dia tahu pokok ini ada nilai perubatan, di situ kita akan kena pasti dia punya bentuk pokok tu, dari segi daun, batang pokok dia, akar dia, kemudian kegunaannya. Ada yang daun boleh guna, ada yang daun tidak boleh guna, ada akar saja yang boleh guna. Ini pokok cemumar, dikenal pasti sebagai nama saintifik Micromyllum minutum. Kegunaan pokok cemumar ni, orang-orang tempatan dia menggunakan pucuk ini sebagai ulam. Dari segi perubatan, pucuk dia kalau kita amalkan makan pucuk cemumar ini hari-hari, dia boleh menghilangkan bau badan di dalam badan lelaki ataupun wanita. Kalau kita masuk hutan, daun dia kita gunakan untuk menghindarkan gigitan serangga seperti nyamuk, agas dan sebagainya. Kita ambil daun dia, kita hancurkan macam ni. Hancur. Sebab daun dia ni dia akan menghasilkan satu aroma. Jadi aroma ni mengakibatkan nyamuk dan agas tidak suka. Kemudian kita lumurkan di keseluruhan tangan kita. Maksudnya nyamuk, agas dia tidak berminat dengan bau-bau pucuk cemumar ni. Dan untuk survive di dalam hutan, kalau kita masuk hutan, kita ada sakit gigi, gigi berlubang dan sebagainya, kita boleh ambil kulit pokok ini. Kulit dia yang lembut, hancurkan kulit pokok yang lembut, masukkan ke dalam gigi. Dia boleh meredakan sakit gigi. Dan untuk sakit perut, boleh kita rebus daun dia. Kemudian minum air. Ini khasiat perubatan pokok cemumar. Orang tua-tua dulu dia selalu masuk hutan, jadi dia akan tengok apa yang binatang itu makan. Maksudnya dia akan rujuk binatang-binatang ni, pokok yang beracun dia tak makan. Jadi di situ salah satu daripada panduan untuk orang kampung mengenal pasti sama ada benda itu beracun ataupun tidak. Ini spesies pokok yang beracun. Ini nama orang kampung panggil pokok nudong. Kalau bahasa saintifik, Caryophyllus. Buah dia beracun, kemudian kawasan dia punya pelepah batang dia ni dia gatal. Contoh, di bahagian yang berwarna hitam ni, kalau kita pegang macam ni, dia akan miang. Cara untuk buang miang di tangan kita ataupun terkena di lengan, kulit dan sebagainya, kita hanya menggosokkan di kepala kita, di rambut. Gosok di rambut, maksudnya dia kesan miang tu akan hilanglah, tangan kita tidak gatal. Kaedahnya ambil daun ada dua kaedah. Satu, daun itu kita boleh gunakan sewaktu ia
pokok masih hidup ataupun daun itu perlu kita keringkan dulu baru kita rebus. Itu formula selalunya yang diberi tahu tepat oleh orang tua. Maksudnya kaedahnya detail, sukatan dia lebih sangat pun tak boleh juga. Dia bagi orang tua ni dia amalkan untuk diri dia, jadi dia boleh bagi petua yang tepat, boleh kita amalkan. Ini daun dia boleh makan. Ini keladi kelemoyang. Dia punya pucuk-pucuk dia tu boleh kita rebus lah, buat sayur ala kadarnya lah di dalam hutan. Boleh membantu sebagai sumber makanan. Kalau dari segi nilai perubatan, daun dia dan dia punya bahagian bawah dia tu, akar dan ubi dia tu boleh menghilangkan ataupun meredakan suhu badan ataupun merawat demam. Air rebusan daun dan dia punya rhizome dia punya akar ubi dia tu untuk merawat malaria dan diarrhea. Keladi kelemoyang ataupun nama saintifik Homolomena pendula. Bagi yang sakit kulit, kita ambil daun dia, kita layur dengan api sampai dia berminyak dan mengeluarkan minyak di daun. Kita ambil minyak daun tu, sapu di tangan untuk merawat penyakit jangkitan yang berkaitan dengan kulit. Minyak yang dihasilkan daripada daun keladi apabila kita bakar daun. Ini pokok setawar tebu ataupun nama saintifik dia Amiphytoliph griffithii. Diberi nama pokok setawar tebu sebab kita tengok dia punya struktur batang dia ada katam-katam macam ni, macam akan pokok tebu. Khasiat pokok setawar tebu adalah untuk merawat bisa patukan ular. Pokok setawar tebu untuk merawat bisa ular, kita ambil dia punya cecair di dalam batang dia. Kita just patah-patahkan ni, dia akan keluar cecair. Cecair dalam lendir tu. Dia lembut, kayu dia lembut. Batang dia lembut. Cecair inilah kita guna. Lendir ni kita sapukan di tempat yang bisa patukan ular tu. Dia membantu menyerap dia punya bisa. Apa-apa jenis ular. Apa-apa jenis ular berbisa. Maksudnya dia sebagai rawatan sementara. Setawar tebu ni senang kita berjalan di kawasan-kawasan yang tanah pamar ni, kita akan jumpa dia, senang jumpa. Lagipun senang untuk kenal pasti sebab daun dia besar macam ni. Daun dia besar dan dia akan melata di bawah dia. Pokok dia tak tinggi, dia akan ada di bawah saja. Sangat rugi kalau masuk hutan kita tidak mengambil tahu apa kelebihan yang ada di pokok tu, sangat rugi. Kalau kita belajar apa khasiat-khasiat pokok tu, dia boleh membantu kita dalam keadaan darurat dan juga boleh membantu kawan-kawan kita di suatu masa nanti. Siapa-siapa yang masuk hutan dia perlu mengetahui sedikit pengetahuan, sebab ilmu ni kebanyakan ilmu-ilmu yang tidak ditulis dan sebagainya.